Di dalam hari yang sangat istimewa pada hari ini, 在今天这个特别的日子里， hari yang tidak pernah bisa digantikan dengan peringatan hari lain. 是一个不能够被取代的一个节日。 Dan hari ini kami mengingat suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. 在今天我们要来纪念一个其他人没有做成的事， Kok Allah mau mati buat kami? 就是神愿意为我们来受死。 Tolong kami mau mengerti makna dari Tuhan. 求你来帮助我们明白你的死的意义， Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. 求你的灵来坚固我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 弟兄姐妹们，请坐。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebelumnya saya mau minta operator nggak usah dikeluarkan dulu ayat-ayatnya, nanti kalau saya minta baru dikeluarkan satu persatu ya. Sekarang ditutup dulu aja ayat-ayatnya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi, 亲爱的弟兄姐妹们， ya saya minta tolong operator ayat-ayatnya jangan ditampilkan dulu. Makasih. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu, 在过去的几个月里面， kayaknya nggak lebih dari 1 tahun, 好像还没有到1个月， ada sebuah peristiwa di Indonesia yang menggegerkan. 有一件特别的事情发生在印度尼西亚， Menggegerkan dan betul-betul membuat omongan di mana-mana, di YouTube, pembicaraan pribadi dan lain-lain. 就是在不同的地方，可能是在 YouTube 或者在其他的地方，都很多人都来谈论这个事情。 Dan ini terjadi di Indonesia sehingga kita lihat di TV di mana-mana. 就是我们在印尼，在很多的电视频道上面都可以看得到， Jadi ada seorang bapak 就是 yang masuk penjara karena narkoba. 有一个人他是因为吸毒进了监狱， Dia di penjara 4 tahun. 然后他在监狱里面4年。 Nah, waktu dia masuk, anaknya umur 8 tahun, sehingga waktu dia keluar, anaknya sudah umur 12 tahun. 所以当他进监狱的时候，他的孩子是8岁；当他出来的时候，孩子是12岁， Ya, ini anak gadis ya. 就是一个女孩子。 Nah, begitu dia keluar, kira-kira hitunglah seminggu atau 10 hari kemudian. 就在当他在出狱的几天之后， Anak gadisnya dia bunuh. 然后他杀了他的女孩子， Ini ada di TV ya. 这就是电视里面有的。 Sehingga orang mulai mengecam, ini orang terlalu jahat. 所以就有人说，哦，这个人真的太坏了， Anak kandung dia bunuh. 因为他自己亲生的孩子他都杀了。 Tetapi saya ingin kita coba lihat seluruh ceritanya. 但我想要大家来看这个全部的故事。 Ternyata setelah bapaknya itu keluar dari penjara setelah 4 tahun di penjara, 因为就是在这个父亲在入狱4年之后出来了， dia tuh pulang, dia kaget melihat pekerjaan istrinya. 就因为他出来之后看到他妻子的工作，他很震惊， Karena ternyata istrinya itu bekerja sebagai pelacur. 因为他的妻子工作是， Tapi dia tidak bisa bikin apa-apa karena istrinya yang mencari uang, bukan dia lagi. 因为他就看到他的妻子是去外面赚钱，然后他自己什么都不能做， Nah, kekagetan dia atau bikin shock dia itu tidak stop, 所以因为他很震惊，所以他没有办法控制。 tetapi dia tambah goncang lagi waktu dia tahu istrinya menjadi pelacur bukan hanya karena cari uang, tetapi karena ketagihan. 因为他知道他妻子做了一个很不正当的工作，不单单是因为没有钱，而是因为有很多的债务。 Dalam keadaan kacau itu sekarang dia lihat anak gadisnya. 所以他就看到这样的一个状况，然后再看他的孩子。 Anak gadisnya itu pagi pulang sekolah, pergi sekolah, siang pulang, terus main sepeda sebentar, pulang lagi. 然后他的孩子就早上去上学，中午回来，然后就玩一下自行车。
Nah, hampir sepanjang hari anak gadisnya itu nangis terus. 然后在整一天里面，他的孩子就常常的哭。 Kenapa demikian? 为什么会这样呢？ Karena anak ini waktu sekolah dia dianiaya, dibully, dikatakan mamamu pelacur, papamu narkoba. 因为他在学校里面的时候，常常被人家欺负，被他讲他的妈妈是做这个的，然后他爸爸是进了监 Sehingga 狱 bukan 的。 hanya nggak punya teman, tetapi dia dianiaya oleh teman-temannya. 所以，因为他在学校里面没有朋友，然后他时常的被诽谤。 Dalam penderitaan seperti itu, dia pulang, dia mau coba main sepeda, mencari teman, tapi tidak satu pun yang mau menemani dia. 所以，当他放学了之后，他就想要去骑一下车，然后周围就没有朋友， Sehingga dia hanya bisa menangis. 所以他就只能的哭。 Sekarang bapak itu melihat anak gadis yang sangat menderita karena perbuatan dia dan perbuatan istrinya. 所以他看到他的孩子就是受到很大的折磨，是因为他和他妻子。 Nah, sekarang dia punya pemikiran doktrin yang ngawur. 所以他就 Salah. 有一个错误的认识。 Ini tidak 100% salah, tapi juga tidak benar. 他的想法其实不是完全的错误，但也不是正确的。 Sekarang dia mulai mikir, 所以他就想， kalau anak ini dibiarkan hidup, maka anak ini besar di dalam penderitaan. 如果让这个孩子活着的话，他就是生活在这样痛苦里面。 Selain itu, kemungkinan besar anak itu akan meneruskan pekerjaan jahanam dari mamanya. 所以很可能，如果这个孩子就这样的生活下去，他就可能会重复他妻子的工作。 Nah, kalau memang sampai dosa demikian, nanti matinya masuk ke neraka. 如果就是这样生活的话，然后他死去了，就进了地狱。 Sekarang dia mikir, anak ini kan masih kecil. 所以他现在想，现在孩子还小， Jadi kalau sekarang mati, tidak bisa diminta pertanggungjawaban daripada dia. 如果他现在过世了的话，那他的责任就不会由他自己来负。 Sehingga kalau pada waktu dia masih kecil, umur 12 tahun ini dia meninggal, dia pasti ke surga. 所以如果他在12岁的时候他去世了，那他一定会上天堂， Karena dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban. 因为他自己还不能为自己负责任。 Nah, ini hati-hati ya, doktrinnya salah, tapi hati-hati, ada benar dikit. 所以我们要注意，这个虽然他的想法是错误的，但是我们可以有所学习。 Jadi sekarang selain anak ini terus menderita, terus nanti masuk neraka, lebih baik sekarang saya bunuh supaya dia ke surga. 所以就是以至于这个孩子一直的生活在痛苦和罪当中，还不如我把他杀了，然后他可以上天堂。 Sehingga di samping dari mayat putrinya ini ada sepotong surat. 所以就是在他过世的时候，就有一个碑文。 Surat itu mengatakan, anak yang aku sayangi, aku kirim kamu ke surga. 这个是我爱的孩子，我要送你去天堂。 Inilah cerita keseluruhannya. 这个就是全部的故事。 Terus sekarang orang bilang, kamu akan dihukum berat. 所以我们就看到，就很多人说这个人你要受很大的惩罚。 Dia bilang, enggak apa-apa. 他说没有关系， Kamu akan mati dikutuk. 你可能会被受死， Enggak apa-apa. 没关系， Kutuk saya yang memang jahat. 因为我是有罪的人，我该死。 Tapi jahat saya untuk kirim anak saya ke surga. 但是因为我是使我的孩子，我的罪使我的孩子上了天堂。 Kita tidak bicara doktrin yang salah ini. 我们没有办法说他的那个认知是错误的， Tapi kita bicara hati dari Bapak ini. 但是我们可以从这个父亲的身上学到一些东 Dia 西。 mau menebus dosanya. 他要赎他的罪， Dia tahu dia akan dapat hukuman yang sangat berat. 他知道他应该受很大的惩罚。 Dikutuk oleh manusia, dikutuk oleh Allah. 这个是被人和被神所否定的事情。 Tapi ada kasih yang mengirim anaknya itu nanti ke surga. 但是在他的里面有他对他孩子的爱， Itulah peristiwa yang pertama. 这个就是一个特别的一个故事。 Nah sekarang yang kedua ada seorang lain. 然后另外一个故事就有另一个人， Dia orang yang tidak salah, hidupnya benar. 他的一生当中是没有罪的， Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil, dia melayani. 他相信耶稣，他去传福音。 Supaya apa? Supaya orang-orang itu percaya Tuhan. 为什么呢？是因为他希望人可以相信耶稣。 Dan buntut dari semua penderitaannya dia mati syahid. 但是在这样的一个挣扎里面，他就过世了。 Nah kenapa demikian? 为什么会这样呢？ Dia bilang dia percuma hidup senang sendiri walaupun diselamatkan. 因为他说，如果
只有自己被拯救，然后被赦免了，这是没有意 Tapi 义。 pada waktu dia lihat orang-orang lain itu tidak percaya dan orang-orang itu akan tidak diselamatkan. 那他看到很多人还没有相信，还没有被拯救的时候， Hancur hatinya. 他的心就破碎了。 Buat apa saya senang ke surga? Teman-teman, saudara saya, sebangsa saya masuk neraka. 那为什么我一个人去天堂，然后看到我的朋友、我的同胞、我的国家？ Orang ini namanya Paulus. 这个人就是保罗， Itu ada dalam Alkitab. 所以这就是在我们圣经里面有记载的。 Dia bilang lebih baik saya jadi terkutuk 他说，最好是我一个人受死， demi orang-orang lain diselamatkan. 为了使其他人可以被得救。 Coba kita lihat ayatnya sekarang Roma 9 ayat 1 sampai 3. 让我们一同来看罗马书第9章1到3节， Di situ Paulus jelas mengatakan 就在里面保罗很清楚的讲， bahwa dia siap menjadi terkutuk karena orang-orang supaya diselamatkan. 就是讲他自己已经愿意，他可以自己来受死，然后以至于其他人被得救。 Apakah dengan ke surga sendiri terus kita senang sementara orang lain akan masuk neraka? 我们是否愿意我们一个人去天堂，我们享受，然后其他的人都去地狱呢？ Kalau orang punya kasih dia akan kehilangan kesenangan kalau dia sendiri selamat, orang-orang itu binasa. 如果人真的是有意的，他不会愿意自己去开心，然后周围的人受灾难。 Saya kasih contoh pada waktu Januari beberapa bulan lalu. 我想给大家举一个例子，在过去的几个月 Itu 里， hari anniversary pernikahan saya pada tanggal 26. 就是在1月26号是我的结婚纪念日。 Ya harap jemaat ingat ya 26 Januari kasih saya kue tart nanti ya. 所以弟兄姐妹们可以记住， Nah, saya itu ada khotbah di Bandung. 我在万隆里面讲到， Jadi rencana hari itu kan hari Minggu 26 Januari saya mau ajak istri saya ikut ke Bandung. 所以我就想邀请我的太太一起去万隆，然后 Sesudah itu 2-3 hari kami akan jalan-jalan 然后过了两三天之后，就是我们一起 menikmati 去玩， anniversary kami. 我们可以享受我们的结婚纪念日。 Tetapi 1 hari sebelum berangkat 但是在我出发的一天之前， ternyata anak gadis saya sakit keras. 然后我的孩子就生病，病得很重， Demamnya tinggi. 然后就发很高的烧， Jadi karena demam maka dia tambah tinggi. 然后因为他他发烧，所以他个子就很高。 Nah waktu melihat dia kesakitan, 然后看到他病得很痛， apakah saya dan istri saya rela pergi senang-senang meninggalkan orang yang lagi kesakitan? 所以我和我的太太还要去玩嘛，然后看着我的孩子生 Kalau 病。 saya dan istri saya senang, itu kesenangan yang sangat jahat. 如果我真的和我的太太，我们就想要自己去玩的话，那这个是太自私了。 Kalau saya ada kasih, saya rela. Lebih baik saya menderita dalam arti tidak menikmati kesenangan, tapi bisa istri saya paling tidak menemani anak saya yang sedang sakit. 但是如果我可以选择，我宁愿我的孩子和我的太太跟我的孩子一起，然后去陪伴他。 Nah sekarang Paulus demikian. 所以我们看到这里面，保罗他也是一样 Dia 的。 bilang buat apa saya senang 他说，为什么我一个人要去天堂？ sendirian, 我一个人， orang-orang dalam binasa. 但是其他的人都在灭亡当中。 Inilah kasih yang sangat mulia. 这个就是非常有荣耀的爱。 Nah sekarang kita melihat orang yang ketiga. 我们再看第三个人， Dia sebetulnya bukan hanya orang, tapi dia Allah yang menjadi orang. 他不单单是人，他也是神。 Sehingga dalam dirinya tuh dia Allah dan dia orang. 所以在他的里面，他是完全的人性和神性。 Nah di dalam keadaan demikian, dia turun ke dunia. 就是在这样的一个状况里面，他来到了世上， Dia melayani banyak sekali orang. 他服侍了很多的人。 Tapi ada 2 peristiwa yang sangat penting untuk dia ke dunia. 但是有2个很重要的一个意义，就是他为什么来到世上。 Peristiwa penting pertama, dia mati. 第一个就是他一定要死， Peristiwa penting kedua, dia bangkit dari kematian. 第二个就是他要复活，从死里复活。 Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan jemaat. 所以我想问一下弟兄姐 Dari 妹们， 2 yang penting ini, apa tujuan utama Tuhan Yesus ke dunia? 在这2个事件当中，耶稣他主要的目的是什么呢？ Apakah tujuannya untuk mati atau tujuannya untuk bangkit? 他的目的是为了死，然后是为了复活吗？ Ada banyak orang yang bilang tujuannya untuk bangkit, menyatakan dia tuh Allah yang besar.
有很多人说他的目的是为了他要复活，然后可以彰显他是全能的神。 Tapi kalau hanya itu yang dia lakukan, 但是如果这个是他想要做的， saya mempertanyakan, 我想要问， apakah Tuhan turun surga untuk show off, untuk pamer, 是不是耶稣他为了来到世上，他就是想要彰显他自己的能力 untuk 呢？ kasih lihat semua orang bahwa saya ini Allah yang sangat hebat. 所以他就想在全世人面前去炫耀他是有能力的神。 Sembah saya, cium kaki saya. 你要来服侍我，你要来亲我的脚。 Saya rasa bukan demikian. 我觉得不是这样的。 Tuhan Yesus berkali-kali bilang saya datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan menjadi orang terendah. 耶稣他多次的说，我来不是要服侍，不是要被服侍，乃是要服侍人。 Jadi apakah dia datang untuk bangkit, untuk megah-megahan, untuk sombong? 他来到世上是为了他可以复活，然后可以被人尊崇吗？ Tidak sama sekali. 不是的。 Berarti dia datang untuk apa? Mati. 那为什么他来到世上呢？他来到世上是为了死。 Nah sekarang dia mati sebagai apa? 那他死是为什么呢？ Nah, banyak orang bertanya, Allah, Tuhan Yesus kok mati? Waktu dia mati dia tuh Allah atau manusia? 有很多人会问，耶稣他死的时候，他是人还是神？ Saya melihat di YouTube, melihat beberapa berita, banyak orang bilang, iya dia mati sebagai manusia. 所以我看到很多一些报纸或者是新闻里面就讲，当耶稣死的时候，他是人死了， Jadi dia mati itu manusianya. 所以他是人的，他作为人的时候， Setelah itu dia bangkit sebagai Allah, jadi dia bangkit sebagai Allah. 所以当他复活的时候，他是作为神。 Nah saya bertanya lebih jauh lagi. 那我想要更进一步的问， Kalau dia mati sebagai manusia, dia bangkit seperti Allah. 如果他死是以人的身份死了，然后他复活是以 Apakah 神的 memang 身份， demikian? 为什么会这样呢？ Satu kali saya pernah khotbah di Jogja, tempat Ibu Nani dulu kuliah. 有一次我在家来讲道， Waktu itu saya melayani mahasiswa dan siswa SMA. 然后那时候就是服侍很多的大学生还有高 Kami 中 bikin 生， KKR di sebuah lapangan. 然后我 Waktu itu boleh bebas. 在那个时候环境是很开放，我们就可以有一个大的一个宣召会， Datang beberapa ratus siswa pada waktu itu. 有几百的学生。 Dalam khotbah itu saya teriak-teriak dengan gagah dengan bilang Tuhan Yesus mati. 然后那个时候我就是很大声的喊耶稣死了， Allah mati tebus dosa kita. 神为了救赎我们的罪死了。 Tahu-tahu di ujung sana ada orang teriak-teriak. 然后就在很远的地方就有人在喊， Jadi saya stop khotbah dan saya persilahkan orang itu maju ke depan. 然后我就停止了讲道，就邀请他来到前面， Saya suruh orang kasih dia mic supaya dia juga boleh bicara. 然后我就叫人们给他一个麦克风。 Saya 他可以 tanya 讲 kepada dia apa yang kamu bicarakan. 我问他你讲的是什么呢？ Terus dia bilang saya mau bertanya. 然后他说我想要问。 Oke silakan. OK，你可以讲。 Terus dia tanya, Bapak bilang Yesus itu Allah sepenuhnya. 牧师说，耶稣他是神， Terus Bapak bilang dia mati di kayu salib. 然后你说他在十字架上面死了， Berarti Allah mati. 就是说神死了， Kok Allah bisa mati? Kok kalau mati dia Allah? 神怎么可以死呢？如果他死了，他还是神吗？ Nah saya jawab dengan banyak orang-orang yang jawab di YouTube. 然后我就跟他们来回复。 Ya betul dia mati, tapi sebagai manusia. Tapi tidak stop, dia bangkit sebagai Allah. 对，因为他死的时候他是作为人，然后他复活的时候他是神。 Terus orang itu tanya pada saya nggak persoalkan bangkitnya Pak, saya persoalkan matinya Pak. 然后那时候那个人就问说：“我问的不是关于复活的事情， Kok 是关 Allah 于他死的事情。 mati? 他是死了吗？” Terus saya bilang, saya tidak persoalkan matinya, saya persoalkan bangkitnya. Dia sebagai Allah, dia bangkit. 然后我跟他讲，我讲的不是死，是讲他的复活。他复活的时候是神。 Terus dia bilang, iya matinya itu loh Pak. 但是牧师，我想要问他死的时候， Saya bilang, iya bangkitnya itu loh Mas. 是的，他复活的时候， Mati sebagai Allah, 他死的时候是以神的形 tapi 式 dia bangkit. 然后他复活了， Jadi mati, bangkit, mati, bangkit. 然后他就死了，复活，死了，复活。 Sampai saya jengkel dalam hati saya bilang biarin kamu mati, sudah saya bangkit. 然后我心里面就很生气，想，哎呀，算了吧，你死了吧。 Tapi ini pertanyaan yang harus dijawab. 但是这个是一定要回答的一个问题。
Apakah dia mati sebagai manusia terus dia bangkit sebagai Allah? 是不是耶稣死的时候是以人的身份死，然后 Apakah 复活 Tuhan 以神的 Yesus 身份？ Allah dan manusianya itu gantian? 是不是耶稣他人和神的形象是有区分的？ Kadang dia manusia, kadang dia Allah, kadang dia manusia, kadang dia Allah, kayak sulap. 就是有的时候他是神，有的时候他是人。 Tidak, di dalam Alkitab Allah dan manusia bersatu selama-lamanya. 不是在我们的圣经里面，我们看到耶稣他的人性和神性是一直都有的。 Kapanpun, apapun yang dia lakukan, dia manusia, dia Allah selama-lamanya. 就不管他是在什么时候，他所做的都是人和神一同来做的。 Ini doktrin Alkitab. 这个是我们圣经的一个教 Allah 训， tidak gantian manusia dan ilahinya. 就是上帝他的人性和神性是没有改变 Nah 的。 sekarang jawab pertanyaan itu. Kalau memang dia Allah dan manusia selamanya, waktu dia mati, manusianya mati, Allahnya kok mati? 所以我们来回答他的问题，就是当耶稣他死的时候，如果他是有人性和神性，那当他死的时候，神也是死的。 Nah untuk menjawab ini saya ingin bertanya tentang kita manusia. 所以为了这个问题，我想要来问一下我们自己： Semua orang bisa mati dan akan mati dan pasti mati. 所有的人都会死，然后一定会死， Kenapa orang mati? 为什么人要死呢？ Ada 3 kemungkinan. 可能是有3个原因， Usianya udah tua. 可能是年纪比较大了。 Saya ini umur 73 loh. 我现在已经73岁了， Memang kelihatannya 40 karena orang cakep tuh muda. 可能我看起来像40岁，因为长得比较帅，所以看得比较年轻。 Makanya orang Jakarta bilang udah bau tanah, bentar lagi mati. 所以他们有的人会觉得这个年， Jadi karena umur orang bisa mati. 所以因为年纪可能会死， Kedua orang mati bisa karena sakit. 或者是因为生病。 Ketiga orang mati bisa karena kecelakaan. 所以第3个可能是因为出了车祸。 Saya punya teman neneknya tuh mati karena celaka. 我有的朋友，他的奶奶去世了，是因为发生了车祸。 Celakanya gara-gara ketiban pisau silet. 哦，就是因为他的头被刀扎了， Satu pisau silet dia mati. 然后他就过世了。 Enggak, sebab pisau siletnya 1 truk. Gepeng dia. Nah dari 3 kemungkinan orang ini mati, 所以就有这样3个人会死的一个原因， itu menandakan mati adalah tidak berdayanya manusia. 就是说死他是人们没有办法控制的， Karena manusia itu ada roh dan badan. 就是人他是有灵还有身体， Mati itu pada waktu roh itu meninggalkan badan. 所以当人死的时候，就人的灵就离开了他的身体。 Apapun penyebabnya, tapi pada waktu roh meninggalkan badan, matilah dia. 就不管是什么样的原因，就当他的灵已经离开的时候， Nah 他就 waktu 死了。 roh pergi itu karena apa? Karena diambil, 当他的灵离开的时候是为什么呢？是他被拿走了， dicabut, direnggut. 就是被拿走了。 Nah waktu roh dicabut, diambil itu, tidak satu orang pun berdaya menahannya. 就是当他的灵被拿走的时候，没有人是可以有能力来绑住他的。 Saudara mau pakai baju besi apapun, pakai helm rapat, tetap roh kalau dicabut, mati. 所以不管我们穿什么样的衣服，可能是有金属的，但 Jadi 是一定要被 mati 拿 itu 走的时 tidak 候， berdayanya manusia. 所以这个死亡是没有办法人没有办法来控制的。 Nah sekarang Tuhan Yesus mati. 所以现在我们知道耶稣他死了， Sama, roh pergi meninggalkan badan. 所以一样的，就他的灵走了。 Tapi sekarang kenapa roh itu meninggalkan badan? 就他的灵离开了他的身体， Karena bukan diambil, tapi karena dia yang serahkan nyawanya. 所以他的灵离开的时候，不是被拿走了，而是他自己献上了。 Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 所以我们一同来看约翰福音第10章。 Di situ dikatakan bahwa Bapa Tuhan Allah mengasihi aku sebab aku menyerahkan nyawaku. 约翰福音10章第17节说：“父爱我，因为我舍弃了自己的生命。” Lebih tegas lagi ayat 18. Sebab tidak satu pun yang berkuasa ambil. 因为没有人能夺我的生 Aku 命， yang serahkan. 我甘心舍弃的。 Jadi kalau kita mati karena dicabut, kita tidak berkuasa.
如果当我们死了，我们的灵被拿走的时候， Tuhan Yesus mati karena dia serahkan. Itu dia berkuasa. 耶稣他死的时候是因为他没有被拿走，而他自己舍弃了。 Sekarang pertanyaan lain, bisa nggak dia bohong? 就是那我们另外一个问题，耶稣他可以撒谎吗？ Waktu dia di Taman Getsemani, dia lihat dia sudah dikepung. 在哥撒马尼园的时候， Dia tahu dia akan mati ini. 因为他知道他要死了， Jadi dia bohong, dia bilang aku akan serahkan nyawaku. 然后所以他就撒谎说：“我愿意舍弃我的生命。” Waktu di kayu salib, ada 7 kalimat. Kalimat terakhir, Tuhan Yesus bilang, Bapak, aku serahkan nyawa rohku ini. 所以在他在十字架上面有7言，最后一言就说我舍了我的命。 Bisakah dia bohong? 那他有可能撒谎吗？ Bisa, 可以的， mungkin. 有可能， Sebab dia udah lihat dia tidak berdaya, darah sudah bercucuran, dia pasti mati. Maka sebelum mati dia bohong, aku serahkan. 所以当他快要死的时候，他知道他的血已经快要流尽了，然后他是有可能撒谎的吗？ Misalnya di Palembang ini ada dokter yang sangat terhebat di dunia. 比如说我们在巨港有一个特别厉害的医生， Kalau dia periksa orang, dia tahu orang itu ada penyakit, dia bisa tebak ini kira-kira umurnya nggak panjang. 所以他看到病人的时候，他就可以来猜他的年岁有多少。 Nah, terus misalnya kalau ada dokter demikian, saya periksa ke dokter itu. 所以如果要是有这样的医生的话，那我一定会去看他。 Terus dokter itu bilang, Stefanus jam 12 kamu mati. 可能他会说，牧师你在这个 Dia udah 时间会 periksa 死， semua kesehatan saya sehingga diambil kesimpulan itu. 然后他就是检测了我全部的身体状况，有 Nah 这样的一个结论。 karena dia banyak benarnya, maka saya percaya. Wah jam 12 saya mati ini. 如果他说的是正确的，那我可能就相信他。 Maka sekarang saya bohong, saya bilang, Bapak Ibu dan jemaat, jam 12 saya serahkan nyawa saya. 然后我跟大家说，我12点的时候我要去世了， Betul jam 12 mati. 然后我在12点的时候死 Wah 了。 saudara semua kagum terus bilang, saya mati udah tahu, saya mati karena saya serahkan, saya bohong dan jemaat percaya. 如果会众们相信我所说的，就是我舍弃了我的生命。 Apakah Tuhan Yesus juga bohong? 耶稣他也是这样的吗？ Mungkin dia bohong. 有可能， Tapi saya jawab dia tidak bohong. 但是我想说他没有撒谎。 Kenapa? 为什么呢？ Coba kita lihat kembali Yohanes 10 tadi ayat 17 dan 18. 我们再来看约翰福音10章17到 Dia 18 tidak 节。 bohong karena dia bilang, setelah aku serahkan aku bisa ambil kembali. 因为他说，当我舍弃了生命之后，我还可以拿回来。 Jadi setelah dia mati dia bisa bangkit kembali. 因为在他死了之后，他可以再复活。 Itu membuktikan waktu dia mati, waktu dia serahkan nyawanya. 所以这个就是可以他作为他自己甘心乐意 Jadi 舍 waktu 弃的 dia 一个证 mati 据。 dibuktikan, bukan dicabut. 因为他就是他去世的时候是有证据的。 Coba lihat lebih tegas ayat 18. 我们再来看 Aku 第18节， berkuasa memberikan, maka aku berkuasa mengambilnya kembali. 我有权舍弃，也有权得回。 Nah, bukti bahwa dia mati menyerahkan harus dibuktikan apakah dia bisa ambil kembali dan dia bangkit dari kematian. 因为我们知道他舍弃是因为他有这个权柄，他的权柄是 Nah, 他可 kalau 以复 saya 活， cerita tadi saya bisa bohong. 所以他可以是我的话，我可以撒谎。 Jemaat tungguin dan buktikan saya bohong atau benar. 大家可以等待来看我到底是撒谎没 Kalau 有。 saya bisa bangkit lagi, maka itu benar.如果 Tapi 我可以- kalau itu benar-benar salah, maka saya tidak akan bangkit lagi. 如果可以复活的话，那就证明我讲的是真的。如果我不可 Jadi 以 di 复活的话， sini 就 kita 撒谎。 melihat Tuhan Yesus sudah mati, dia bangkit kembali. 所以我们看到耶稣他死了之后，他有复活。 Nah, dia bangkit sebagai Allah. 当他复活的时候是神， Tapi sekaligus membuktikan waktu matinya pun dia adalah Allah. 所以我们可以再次的看到，当他去世的时候，他也是神。 Tuhan Yesus selama-lamanya Allah dan manusia yang menjadi satu. 耶稣他一直都是人和神是联合在一起的， Termasuk waktu mati pun dia adalah Allah. 就也包括这个当他死的时候，他依然是神。 Inilah yang terjadi yang harus dijawab oleh kita. 这个就是我们这个是真实发生的，也是我们需要回答 Nah 其他人的。 sekarang dia datang ke dunia bukan untuk bangkit bohong-bohong, gagah-gagahan, megah-megahan, show off. 所以当他复活的时候，他不是想要来炫耀他的能力， Dia datang ke dunia untuk mati. 他来到世上是为了死。 Kenapa dia harus datang untuk mati?
为什么他要来世上为了死呢？ Karena kan kita sudah buktikan dia matinya itu sebagai Allah. 所以我们看到这个证据就是他死了，然后复活是证明他是神。 Dia Allah yang mati dan dia mau mati karena tebus dosa saya. 他是为了赦免我们的罪，愿意来受死。 Sejak lahir sampai sekarang saya dosa. 就是当我从出生我到现在，我一直都是有罪的人。 Satu-satunya saya bisa bebas dari hukuman, dari dosa saya. 就是每一项的罪都可以定我的罪名。 Kalau Allah yang seharusnya menghukum saya, membuang saya ke neraka. 上帝实际上是要惩罚我，把我放进地狱。 Dia mati gantikan dosa saya. 他为了我的罪死在十 Coba 字架 kita 上。 lihat Galatia 3 ayat 13. 我们来看加拉太书3章第13 Dia 节。 mati sebagai apa? Terkutuk. 我们看到耶稣死是为了， Maka dia bilang terkutuk orang yang digantung. 因为他受了咒诅。 Dia mati sebagai terkutuk untuk bebaskan kita yang terkutuk untuk bisa selamat. 所以他死了是为了我，因为我受了咒诅。 Tadi kalau kita cerita si ayah, kita melihat cerita kasih walaupun ngawur. 所以我们看到，当神的爱是Kita melihat kisah Paulus. 我们可以看到保罗的爱 Dia，siap jadi terkutuk karena kasih dia kepada orang lain. 就是因为他为了看到其他的， Karena kita melihat kasih Kristus. 所以因为其他人的缘故，他 Dia 愿意 yang 自己受 lakukan 咒。 kematian itu untuk tebus dosa saya dan saudara. 所以耶稣也是一样，他为了人，为了赦免我们的罪，死在十字 Sehingga 架上。 salib satu-satunya keselamatan. 所以只有十字架是唯一的救赎， Tidak ada keselamatan apapun selain di bawah salib. 除了十字架之外，没有其他的名我们可以靠着 Saya 得救。 tidak pernah menghina agama. 我不是想要否定其他的宗教， Saya bisa bersahabat dengan semua orang dalam agama lain. 我可以跟其他宗教的朋友作为朋友。 Tetapi dalam keselamatan, saya harus nyatakan bahwa saya berbeda dengan semua agama lain. 但是就是在关于救赎的事情上，我一定要说，我跟其他的宗教是不一样的。 Sekali lagi saya tidak merendahkan, meremehkan, menjatuhkan agama lain. 我不是想要诽谤其他的宗教， Tapi tidak satu agama pun yang berani mengatakan soal keselamatan. 但是没有其他的任何宗教，他们可以讲到救赎。 Tidak satu pun pendiri agama yang berani menyatakan keselamatan. 没有任何宗教的创始人，他可以给出救赎； Tidak satu pun pemimpin agama yang menyatakan keselamatan. 没有任何的宗教领袖，他可以给救赎。 Banyak pendiri pemimpin agama waktu mau mati minta didoakan. 很多的宗教的创始人和带领者，他们在死之前，他们是邀请别人为他 Jadi 来祷告。 bukan tidak hanya bisa menolong orang, untuk dirinya sendiri dia minta didoakan. 他不能够帮助其他的人，就是他自己，他也需要其他人来帮助他。 Sebaliknya di dalam Alkitab 所以，但是我们相反，我们看在圣经 tidak 里面， satu ayat pun yang bilang kalau kita mati itu selamat, untung-untungan, mudah-mudahan, semoga, tidak ada. 所以我们看圣经里面没有一节经文是讲我们就是希望可能， Yang ada adalah sebuah kepastian. 有的是确定。 Nah sekarang saya akan melihat 1 Korintus 15. 所以我们要来看哥林多 Kita 前书 melihat 第一 ayat 章19. 15章第19节。 Ini Paulus bilang kalau kita di dunia hanya taruh harapan di dunia, kita itu sial, manusia paling sial. 如果我们对基督的盼望只在今世，我们就是世上最可 Nah 怜的 sekarang 人。 apa artinya ini? 所以他的意思是什么呢？ Artinya jangan taruh harapan kita di dunia. 就是我们不要把盼望放在世界上。 Manusia bisa berkuasa di dunia. 人在世界上可以有权柄， Tapi pada waktu dia mati tidak satu pun yang berkuasa. 但是如果当他要去世的时候，没有一个人是有权柄 Yang 的。 kedua, di Dia- dunia ini membingungkan kita. 在世界上很多的事情使我们来 Oleh 迷 karena itu 惑， Paulus bilang jangan stop dalam bingung ini. 所以保罗说不要在这样的迷惑当中流失， Dan jangan jadi ragu soal keselamatan. 也不要对未来没有确信。 Kenapa saya katakan kita di dunia ini bisa bingung? 为什么我说我们在世界上可以迷惑呢？ Karena sering yang terjadi di dunia tidak selaras dengan logika lurus. 因为很多的时候所发生的事情是我们没有办法让常理来接受的。 Apa yang dibilang logika lurus? 就是什么是按着常理呢？
itu sesuai dengan kemauan dan nurani kita, 就是可以跟我们的认知是一样的， yaitu kalau ada orang jahat, dia itu pasti sakit. 就是当有坏人的时候，他一定会生病； Tapi orang baik itu pasti sehat. 当好人，他一定会健康； Orang baik pasti makmur. 好人他一定会繁 Orang 荣； baik pasti senang. 好人他一定会开心； Orang baik pasti aman. 好人他一定会是很安全。 Logika ini tidak terjadi di dunia. 但这样的想法在这个世界上是 Jadi 没有发 logika 生的， lurus ini tidak lagi terjadi. 所以在我们常知认识里面，这个是没有办法正 Nah, 常 yang 发生 banyak 的。 terjadi logika tidak lurus. 所以很多时候发生的就是违背我们常理的， Logika yang terbalik dengan pikiran logika lurus kita. 就是跟我们的常理的认知是相反的。 Saya kasih contoh. 就给一个例子， Ada orang yang jahat, umurnya sampai 91 tahun. 有人就是坏人，他的年纪可能到91岁， Tidak ada penyakit, seminggu sebelumnya baru dia melemah dan kemudian dia mati dalam umur 91 tahun. 就在他去世之前，他是没有生病的，就只有在他前一个星期里面他才 Jadi 生病。 91 tahun dia hidup sehat. 所以91年里面他就是很健 Apakah 康 dia 的。 orang baik? 他是好人吗？ Maaf, banyak orang baik bisa hidup sehat, banyak. 当然是有很多的好人，他可以活得很长。 Tapi orang ini dia hidup sehat sampai umur 91 tanpa sakit. 但是这个人他活了91年，他就是很健 Tapi 康 dia 的， orang jahat bukan main. 他就是很坏的 Dia 人。 bukan jahat kepada sekelompok orang. 他不仅仅是就是对 Dia 一群人 jahat 来， kepada seluruh dunia. 他就是对全世界的人里面， Karena dia pendiri dan pemilik majalah Playboy. 他 Majalah Playboy. nggak tahu。 Majalah porno. Majalah yang porno. 哦，就是在色情世界里面，他是最大的一个创始人和拥有者， Hidup dia terus di dalam dosa sampai umur 91 tahun. 所以当他在91岁的时候，他还是陷在这样 Dan 的罪 sampai 里面， 90 tahun, 1 tahun dia merusak dunia. 就他把整个的世界都破坏了。 Tapi dia sehat, lebih Dan- sehat dari kita. 但他是很健康，他比我们都健康， Namanya Hugh Hefner. 所以他的名字是 Hugh Hefner， Pendiri dan pemilik majalah yang jahat. 他就是这个色情世界的一个创始人， Tidak logika lurus. 所以跟我们的常理是相反的。 Bahkan saya ini suka amati yang aneh-aneh. 所以我就有一个很特别的一个 Kadang 想法。 orang tuh kalau jahat sehat, begitu dia baik, dia sakit, terus dia mati. 所以很多的时候人是很坏的，然后他突然间变好了，他就死了。 Saya kasih contoh pemimpin Korea Utara. 就是我们看到北韩的一个带领者， Namanya Kim Il Sung. 他的名字是 Kim In Sung， Dia jahatnya bukan main. 就是非常坏的一个人， Tapi dia sehat. 然后他很健康。 Satu kali entah peristiwa apa, dia sepertinya mau menjadi baik. 有一次他就想要变成一个好人， Begitu dia mulai menjadi baik, mati dia. 然后他刚刚变成好人的时候他就死了， Anaknya Kim Jong Il, 然后他的孩子 jahatnya lebih jahat dari 就 bapaknya. 比他的爸爸还坏， Entah peristiwa apa, tahu-tahu dia ingin menjadi baik. 然后就有一次他想要做好人的时候， Dan dia mulai melakukan yang baik. 然后他做好事情的时候， Nggak lama lagi mati dia. 然后他就死了， Terus anaknya Kim Jong Un, 然后他的孩子 jahat bukan main, lebih jahat dari papa dan kakeknya. 就是比他的爷爷爸爸更 Tapi 坏， sehat bukan main. 然后就很健康。 Tahu-tahu dia berusaha mau menjadi baik, entah peristiwa apa. 然后他就想要做好人的时候， Begitu dia mau menjadi baik, sakit-sakitan. 然后他就生病了，但他想做好人 Terus 是不是 berita itu nggak ada lagi, tahu-tahu muncul berita. Dia sehat kembali. 然后现在我们看到他就是很一段时间没有消息，然后他又健康了， Langsung saya pikir, oh dia jahat lagi 然 berarti. 后我就想，哎，他又变坏了。 Banyak logika tidak lurus yang terjadi. 所以很多发生的事情跟我们的想法、我们的 Kalau 逻辑是不一样 kita 的。 tuh harapan kita di dunia yang bingung ini, 所以如果我们把我们的盼望放在这个世上， kita menjadi ragu-ragu tentang kepastian selamat. 所以我们就对我们的救赎是有很多的疑惑。 Inilah tantangan yang Paulus katakan. 所以这个就是保罗对
众人的一个劝勉。 Tuhan Yesus mati itu sebagai terkutuk. 耶稣他受死是因为被咒诅， Dia bukan mati dalam kesenangan. 并不是他自己很开心的受 Dia 死， mati dihina. 他是被冤枉， Dia mati dihancurkan. 他是被别人陷害， Dia mati dikutuk. 他是被咒诅的， Mati bukan main-main bagi Tuhan. 他不是为了玩乐而死的， Allah yang sangat berkuasa sampai hancur. 就是这么有能力的神，他以至于死 Itu 了， buat saudara, buat saya. 是为了你和我。 Jangan ragu-ragu dengan kebingungan dunia ini. 所以我们不要因为世上的一 Itu 些 yang 事情 Paulus tekankan. 对我们的救恩疑惑， Saya tantang saya dan saya tantang jemaat. 所以我很想挑战我自己，也挑战大家。 Saya ini lagi bingung karena saya ini diduga ada sebuah penyakit. 我现在就是被怀疑可能会有一 Saya 个 nggak 病， mau bilang penyakitnya kemarin, kebetulan saya diajak makan sama Ibu Nani dan Pak Heri. Saya cerita 然后当我昨天和 kemungkinannya. 执事们一起吃饭的时候就讲，我 Maka 可 kalau 能 Bapak Ibu mau tahu kemungkinan penyakit apa, 如果弟兄姐妹们想要知道我的病是什么， traktir saya makan. 你要请我吃饭。 Nah Bapak Ibu, saya terus terang manusia yang bisa bimbang, 我是人还是可以来思考， bisa khawatir, bisa takut. 我可以害怕，可以担心。 Tapi Tuhan ingatkan kematian dia bukan main-main. 但是耶稣他是讲他的死不是 Dia 玩乐的， terkutuk bukan main-main. 他受咒诅不 Dia 是玩乐 sayang 的， kita 因为他是非常的爱我们， dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. 他是唯一可以救赎我们的。 Saya tutup Bapak Ibu dengan kesaksian. 所以我想以这样的一个见证来作为结束。 Kesaksian yang saya sangat kagum dengan seorang wanita yang adalah mama kandung saya. 就是我妈妈的一个见证。 Mama saya orang yang sederhana. 我妈妈是一个很简单的人， Dia hidup dari kecil sebagai seorang miskin. 所以她从小长大是一个很贫穷的环境。 Maka zaman dulu orang miskin yang bisa sekolah laki, yang perempuan tidak usah sekolah. 就在她那个年代，男孩子可以去上 Dia 学，女 punya 孩子不可以。 adik sepupu, 然后她就有弟弟，还有 laki. 有亲 Maka 戚， dia ajak adik sepupunya ini jualan kacang dibungkus kecil-kecil. 所以她就邀请她的一个亲属去 Dia 卖一个， jajakan ke orang-orang. 就是走路去卖花生， Hasilnya buat adik sepupu lakinya ini bisa sekolah. 然后她赚来的钱就是给她 Dia 的亲戚 antar adik 工作， sepupunya ini ke sekolah. 然后就是想要为了这个人去上学， Adiknya masuk, dia tidak bisa masuk. 她的亲戚可以去上学，她不可以 Tapi 去上学。 gurunya orang Belanda baik. 但她的老师是荷兰人， Pintunya nggak ditutup, dibuka. 就她这个老师就把那课 Sehingga 室的 mama 门 saya 开了， itu bisa baca tulis, bisa berhitung, bisa belajar dari luar kelas. 就以至于妈妈可以在外面的时候可以听，可以学 Dia 习。 hidup sebagai orang miskin dan pikirannya sederhana, bukan main. 所以她虽然是一个很贫穷的人，她的想法是非常的， Tapi dia punya iman kepada Tuhan yang sangat luar biasa. 然后她对神有很大的一个信心。 Dia hidup sederhana. 她生活是很简单的， Dia dengan papa saya anaknya sedikit sekali. 所以她和爸爸就有几个孩子， Cuma 13. 就有13个， Saya yang ke-11. 我是第11个。 Nah, di dalam keadaan itu, 所以就在我们这样的一个环境里面， saya melihat mama saya ini orang yang sangat cinta Tuhan. 所以我看到我的妈妈是非常爱神的人， Dia tidak tahu teologi, 她的神学知识没有很 tapi 深， dia hidup di dalam iman yang benar. 但她的生活是在真正的信仰里 Setiap 面。 pagi setelah dia doa, dia baca Alkitab kira-kira 1 jam. 每天早上她起来祷告，然后看圣经，她 Dia 会1个小 keluar, 时， dia bikin makanan buat suaminya. 然后她就去做饭。 Nah, saya buka siapa suami mama saya. 所以我妈妈的丈夫是谁呢？ Itu papa kandung saya. 就是我的爸爸， Dia masak buat papa saya. 他为了我的爸爸去做饭， Makanan yang dia masak terenak di dunia. 就他做的饭是最好吃的。 Bapak Ibu boleh ajak saya makan di restoran yang paling enak di Palembang. Tidak akan yang lebih enak daripada masakan mama saya. 弟兄姐妹们可以邀请我去巨港最好的饭店去吃 Kenapa 饭。 masakan dia enak? Karena dia selalu menyanyi pada waktu dia masak.
为什么我妈妈的饭是最好吃的呢？因为她在做饭的时候唱 ibu-ibu kalau 歌， masak mau enak nyanyi. 所以你想要饭好吃的话就唱歌。 Apa hubungannya nyanyi dengan enak? 为什么唱歌跟做饭是有关系的呢？ Sebab pada waktu nyanyi itu kan muncrat-muncrat, ini enak. 因为当我们唱歌的时候，可能我们会有口水。 Jadi kalau sudah masak muncrat-muncrat enak, suami masih bilang tidak enak, nyanyi lebih keras, 所以如果 muncratnya lebih banyak. 如果丈夫说做的饭不好吃的话，你就要大声的唱。 Kalau masih dikritik oleh suami, nggak usah nyanyi, langsung aja udah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tapi dia punya iman yang melampaui saya jauh sekali. 但是他的信心真的是超过我很多。 Pada waktu tahun 93, 在93年的时候， Tuhan izinkan saya melayani gereja Indonesia di Vancouver. 上帝给我这样的一个机会，去在加拿大的一个教会 Waktu 服 di 侍。 airport, waktu mau pergi, 在机场的时候， mama saya bilang kepada saya, 妈妈对我说 mungkin kamu pergi, kita nggak ketemu lagi.：“ 可能你走了之后，我们就不会再见 Karena 面了， mami tahun depan umur persis 90 tahun. 因为在第二年妈妈就90岁， Mungkin kita nggak ketemu lagi. 可能我们就没有机会再 Wah, 见面 saya 了。 ingat saya pelukan nangis berdua. 然后那个时候我就抱着妈妈，我们两 Dalam 个人 keadaan 就哭了。 sedih itu saya tanya mama saya, 然后那个时候我就问妈妈， Mami kalau mami meninggal maunya kapan? 如果妈妈想要过世的时候，大概是什么时间？ Nggak sopan ya. 就是很不文明。 Anak muda jangan tanya papa mamanya, Pa, Ma, kapan mati? 所以年轻人不要问你的父母什么时候过 Tapi 世。 saya dengan tulus tanya dia. 所以我就是很真心的问了他。 Dia bilang mami mau mati kalau Desember Natal Tuhan Yesus lahir, mami dibawa ke surga. 所以我很想在圣诞节的时候，耶稣他降生的时候，然后 Kalau 我去天 tidak 堂。 tahun depan, mami umur 90 pasca Tuhan Yesus bangkit, mami dibawa ke surga. 所以在第二年就是复活节的时候，耶稣他复活，然后妈妈就去了天堂， Kami pergi. 然后我们就 Nah 回去。 Desember saya mulai ketar-ketir. 所以在12月份的时候，我就很担 Karena 心， banyak doa dia dijawab Tuhan. 因为他的祷告很多时候被垂听， Wah jangan-jangan dia mati ini. 千万不要就是他那个时 Saya 候过世 telepon ke 了。 kakak saya di Jakarta. 然后我就给我的哥哥打电话， Kakak saya bilang, Mami sehat luar biasa. 然后哥哥就说：“哦，我们的妈妈很 Saya 健康。” bersyukur Tuhan tidak jawab doa dia yang ini. 所以我就非常的开心，上帝没有垂听他的 Saya 祷告， lupa 然后我就忘记了， tahun 94-nya 就是过了一年， Jumat Agung di Indonesia di sana belum. 就是这边已经是受难节，但是在加拿大还没有到时 Kakak 间， saya telepon, 然后我的哥哥 Mami 打电 masuk 话， rumah sakit. 就说妈妈去了医院， Langsung saya bilang pada istri saya, besok beli tiket untuk pulang Indonesia. 然后我就跟太太说，明天我们就买机票回。 Saya bilang, saya khawatir doa mama saya dijawab, dia akan meninggal pasca. 就是我很担心，妈妈的祷告被垂听了，就在， Saya doa sungguh-sungguh. 所以我就很真实的，就很认真的去祷 Tuhan, 告。 saya masih mau ketemu dia hidup. Tuhan，天父，我还想要亲眼见妈妈。 Untuk kali ini kembali jangan dijawab Tuhan. 就这一次的祷告，千万不要垂听。 Saya mau pulang, mau ketemu dia dulu. 我想要回去，然后想要 Dia 见妈妈， terlalu baik buat saya. 因为她对我太好了。 Di dalam keadaan itu saya nggak bisa pulang pada waktu Paskah. 所以在这样的一个环境里面，当时的复活节我不可以回去， Karena di gereja yang saya layani pendetanya satu, cuma saya sendiri. 因为我在服侍的教会里面只有一个牧师，只有 Jadi kalau 我。 saya pulang siapa yang melayani Paskah? 所以如果我回去了，谁来服侍复活节呢？ Beda dengan GKY. 跟我们的GKY教会是不一样 Pendetanya 的。 banyak. 我们有很多的牧师， Mati 4 nggak apa-apa. 就有4个去世了也没有关系， Banyak yang gantikan. 就可以有代替的。 Saya di sana sendirian. 我那个时候就只有我自己， Tapi persis Paskah. Besoknya di Indonesia sudah Paskah. 所以就是在第二天，因为在印尼已经是复活节， Kakak saya telepon bilang mami meninggal. 然后哥哥打电话说妈妈过世了， Saya nangis karena saya pengen peluk orang yang paling saya cintai di dunia.
然后我就哭得很厉害，因为我想要拥抱最爱我的人。 Saya tanya kakak saya, peristiwa sebelum dia meninggal apa yang terjadi? 然后我就问了哥哥，就是在妈妈去世前是发生了什 Kan 么？ dia sempat masuk rumah sakit 2 hari. 因为他有2天去了医院， Sesudah itu kakak saya datang. 然后我的哥哥就来了， Dia ajak menyanyi mana ada sobat lagi. 然后就邀请妈妈一同唱诗。 Sesudah 2-3 kali dia menyanyi dengan kakak yang mengunjungi. 然后就是他跟来探访他的哥哥一起唱歌， Tahu-tahu dia taruh tangannya di dada. 然后他就把手放在胸上， Terus dia bilang, Mami sudah capek sekali. 然后就说妈妈已经很辛苦了， Kayaknya Tuhan akan jemput Mami. 可能是耶稣来接我了。 Dengan senyum dia tutup matanya. 然后他就微笑着闭上了眼睛， Dia meninggal. 然后他就过世了。 Saya mau tekankan, 所以我就想要强调一下， dia mati dengan iman yang benar. 就他在过世的时候，他是非常有信心的。 Saya punya lebih banyak ngerti doktrin Alkitab dari dia. 我比我的妈妈懂很多神学知识， Tapi untuk menjalani iman dialah yang terhebat dibanding saya. 但是如果和妈妈相比，妈妈她是更凭着信心来生活。 Banyak anak muda yang sombong dengan bilang saya hebat di dalam pengertian doktrin dan lain-lain. 很多的年轻人是会因为自己有很多的神学知识而狂妄。 Banyak kita mungkin hina orang-orang tua yang nggak tahu teologi. Kita bilang mereka nggak tahu doktrin. 我们可能会看清我们的父母，因为父母没有什么神学知识。 Tapi hati-hati, That's what we- banyak orang tua yang menjalankan iman. 但是我们一定要小心，因为很多的年长的人，他们是凭着信心来生活， Hidup di dalam iman, 他是在信心里面生活， bukan mulut. 不仅仅是在嘴唇上， Ada keyakinan 因为 Allah mati gantikan dosa saya. 他们很确信耶稣是为了我的罪死， Keyakinan 就是因为 kita 确 akan 信， diselamatkan. 我们有这样的确信，我们可以得救， Sehingga kita tidak perlu tahu kapan kita mati. 所以我们不需要知道我们什么时候会 Kita 死， tidak pernah khawatir Woman- kalau nanti mati. 我们不用担心我们 Kita 将来 tidak 会 perlu 死， takut kalau kita mati. 我们不用害怕我们会死， Karena Tuhan Yesus tungguin kita. 因为我们知道耶稣他在那边等我们。 Saya nggak bisa bayangkan bagaimana dia memeluk kita setelah dia mati buat kita. 我没有办法想象他为了我们死了之后，他会怎么样来拥抱我们。 Nanti ada perjamuan kudus. 我们一会儿会有一同的来领 Kalau 圣 kita 餐。 makan, kita minum. 我们在吃，我们在喝的时候， Ingat, dia mati buat saya. 我们要记得他是为我而死的。 Apakah keyakinan ini ada? 我们是有这样的确信吗？ Sebagai penutup, 所以作为一个结束， tidak satu pendiri dan pemimpin agama yang berani memberikan kepastian. 没有任何一个宗教的领袖和创始者可以给我们有这样的确信， Bahkan untuk diri mereka saja mereka tidak pasti. 因为对于他们自己来讲，他们也没有确信。 Tapi Tuhan Yesus menyatakan suatu pasti. 但我们的主耶稣给我们有这样的一个确信， Matian Tuhan Yesus bagi kita adalah keselamatan. 耶稣的死可以给我们有救赎。 Saya ingin Bapak Ibu dan jemaat merenungkan ini. 我期待我们可以众弟兄姐妹们一同的来默想。 Bertahun-tahun kita mengingat tentang Jumat Agung. 我们很多年有这样的过受难节， Apa yang ada dalam pikiran pada waktu kita ingat itu? 在我们过受难节的时候，我们的心思是什么？ Pernahkah ingat itu adalah penghinaan penderitaan yang paling parah yang terjadi pada Allah yang menjadi manusia. 我们是否知道这个是耶稣作为他降世为人他所经历的最难的一日？ Karena dia sayang saya, 因为他很爱我们， dia sayang jemaat, 他很爱我们众弟兄姐妹 dia，sayang kita semua. 他爱我们每一个人， Itulah keselamatan satu-satunya. 这个就是唯一的救赎。 Mari kita berdoa. 让我们一同来祷告， Tuhan di surga, 天父， dunia membingungkan. 世界常常使我们很混乱， Tolong janji Tuhan tidak akan goyang. 但是你的应许从来没有改变， Engkau mati bukan main-main. 你的死不是突然的， Engkau mati karena
sebagai terkutuk. 你受死是因为被咒诅， Allah yang tersuci, termulia menjadi terhina. 最圣洁有荣耀的神被这样的来羞辱， Karena Tuhan sayang saya. 因为你是爱我们的， Tidak ada motif lain dari Tuhan. 我们没有办法从你的面前逃走， Karena Tuhan sayang kami. 因为你爱我们。 Kami hari ini rayakan kematian-Mu. 我们本来是应该受死的， Tolong kami bukan rayakan, tapi kami mengingat kematian-Mu. 当我们今天来纪念你的过世的时候，求你也来帮助我们， Engkau hancur 求你来untuk keselamatan saya. 求你再一次来提醒我们，你在十字架上死是为了 Kalau 我们的救 ada 赎 di。antara jemaat yang ragu ya Tuhan, 如果在我们当中还有不确信的弟兄姐妹们， biar hari ini Tuhan tanamkan iman yang benar. 求你再一次来坚固我们的信心。 Dengarkan doa kami Tuhan. 天父，求你来垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 我们奉耶稣的名祷告。阿门。